nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebenarnya, apa yang Isyam Jalil mau? Apa terjadi sebenarnya kalau UMNO berpisah dengan DAP? Sebenarnya apa yang DAP buat dengan UMNO? Sampai Isyam Jalil buat dakwaan kononnya ada orang UMNO, pemimpin UMNO yang lebih DAP dari DAP. Apa sebenarnya maksud Isyam Jalil ni? Kenapa dia mau sangatkah UMNO keluar tinggalkan DAP? Apa yang UMNO ada sekarang? Tidak sedar diri kah Isyam Jalil bahawa UMNO sekarang ini betul-betul sangat-sangat terhutang budi dengan DAP? Manakala DAP tak pernah pun buat apa-apa salah dengan UMNO. DAP tak pernah pun buat apa-apa salah dengan UMNO. DAP tidak pun pernah bising-bising sekarang dengan UMNO. DAP tidak pernah kacau pun undang-undang UMNO. DAP tidak pernah pun kacau perlembagaan UMNO. Jadi apa masalah UMNO sekarang ini dengan DAP? Kalau DAP, kalau UMNO mau keluar tinggalkan DAP, pada pendapat saya dipersilakan. Cubalah keluar daripada DAP. Tinggalkan DAP kalau berani. Kita tengok apa yang Isyam Jalil dapat kalau UMNO tinggalkan DAP. Makna kata simple. Kalau UMNO ikut cakap Isyam Jalil keluar daripada DAP, tinggalkan DAP, makna kata UMNO terpaksa untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. UMNO kena game sendiri. Tahu tak UMNO sekarang hanya ada orang macam melukut di tepi gantang. Jadi kena sedar dirilah. Yang peliknya, kenapa asyik-asyik saja DAP yang salah? DAP diam-diam, DAP juga salah. DAP diam-diam, DAP juga salah. UMNO kalah, DAP salah. UMNO berpecah, DAP salah. Apapun semua salah DAP. Sedangkan DAP tidak buat apa-apa pun. Aduh, pelik. Apa masalah dengan DAP? Hairan betul. PAS pun. Persoalannya, kenapa PAS dan UMNO dan Bersatu takut sangat dengan DAP? Ada apa dengan DAP? Apa yang takut sangat dengan DAP? Rasanya DAP pun parti macam biasa juga. Parti seperti parti yang lain juga. Tak ada pun terlalu ekstrim. Saya nampak DAP tiada pun ekstremis dalam DAP. Tiada ekstremis dalam DAP. Dan DAP setakat yang saya tahulah sampai beberapa tahun ini belum ada lagi dalam DAP ini yang kena siasat kerana ada kenyataan-kenyataan berkaitan dengan 3R. Tiada. Yang selalu kena siasat dengan 3R ini Muhyiddin, Hadi Awang, Sanusi daripada Perikatan Nasional. Jadi saya pun hairan macam mana Isyam Jalil takut sangat dengan DAP. Isyam Jalil bagusnya keluar sajalah daripada UMNO. Letak jawatan saja dari UMNO, keluar dari UMNO. Tidak payah tunggu Zahidah Hamidi untuk pecat. Tidak payah. Kalau sudah tidak ngam dengan UMNO, pergilah masuk PAS, masuk mana-mana. Ikutlah macam Anwar Musa. Tapi Anwar Musa tunggu dulu sampai dia kena pecat kan? Tidak. Okey. Jadi Isyam Jalil tidak payah tunggu sampai kena pecat. Cepat-cepat keluar dari UMNO. Kalau tidak suka dengan kepimpinan UMNO sekarang, lebih baik keluarlah dari UMNO. Keluar dari UMNO, buat parti sendiri, lagi bagus. Jadi sebenarnya kalau UMNO keluar dari DAP, UMNO dah jadi kosong. UMNO jadi kosong,
tak ada apa-apa, kuasa tiada, apa-apa pun tiada. Jadi pembangkang lah. Dengan 26 kerusi saja. Kuat tak kuat, tak pastilah. Kuat juga. Tapi PAS lebih kuat dari UMNO. Bersatu pun lebih kuat dari UMNO agaknya. Jadi UMNO kalau dia keluar dari kerajaan, dia tidak dapat apa-apa pun manfaat. Yang dia dapat, dia jadi pembangkang. Jadi itulah, kalau dia mau keluar daripada DAP, dia mau tinggalkan DAP, pada pendapat saya, pada hemat saya, tinggalkan sajalah. Tidak ada masalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tergugat apa-apa pun. Tidak tergugat apa-apa. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim kena ucap terima kasih kalau UMNO keluar kerajaan. Sebab senang sikit kepala dia. Senang sikit untuk atur jawatan, kan, untuk orang bakal di kabinet. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Baik. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tiba-tiba saja Mahathir meroyan habis. Mahathir meroyan habis. Dia kata punca UMNO kalah kerana DAP. Cermin dulu diri tu. Cermin dulu diri tu. Mahathir lupakah sebenarnya bahawa Mahathir ada peluang jadi Perdana Menteri untuk kali kedua pun kerana adanya belas kasihan dari DAP. Ingat Mahathir boleh jadi Perdana Menteri ke kalau tiada DAP? Ingat Mahathir boleh berkuasa lagi ke kalau tiada DAP? Dulu Mahathir dapat berkuasa pun kerana dia bekerjasama dengan DAP. Tak pernah fikirkah Mahathir bahawa dia sangat terhutang budi dengan DAP? Yang mempertahankan Mahathir dulu pun DAP juga. DAP yang setia sampai kepada penghujung Perdana Menteri ini, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kedua. Apapun terjadi, DAP tetap setia, tetap sokong Mahathir. Semua orang keluar daripada PKR keluar, DAP tetap setia. Bersatu waktu itu dibawa oleh Muhyiddin untuk menyebabkan, yang telah menyebabkan Mahathir tumbang. Dan akhirnya dipecat pula dari Bersatu lagi tu. Tapi DAP tetap kekal bersama PH. Tetap kekal. Jadi Mahathir rasanya lupa bahawa dia terhutang budi dengan DAP. Jadi sebelum nak coretkan apa-apa, Mahathir cerminlah diri sendiri dulu. Ini yang disarankan sendiri oleh Saredzan, untuk menyarankan kepada Mahathir untuk cermin diri sendiri dulu sebelum cakap apa-apa. Dr. Mahathir perlu untuk mencermin diri sebelum mendakwa sokongan orang Melayu kepada UMNO semakin merosot kerana bersekongkol dengan DAP, kata seorang ahli parlimen daripada PH. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada kekalahan calon BN kepada PAS pada pilihan raya kecil PRK Kemaman 2 Disember yang lalu. Ahli Parlimen Bangi iaitu Saredzan Johan turut menyarankan agar Mahathir menjawab persoalan yang sama berkaitan Parti Pejuang yang pernah diterajuinya. Adakah itu juga kerana DAP? Mahathir kalah teruk dalam PRU, langsung tak dapat pun satu pun calon dia tak dapat deposit tau. Kata Saredzan, daripada mengulas tentang kemerosotan sokongan orang Melayu kepada UMNO, lebih baiklah Tun Mahathir cermin diri dulu. Mengapa partinya sendiri semasa PRU 15 itu tidak mendapat sokongan orang Melayu? Jawab Mahathir. Kenapa orang Melayu tidak suka Mahathir?
Kenapa Mahathir tidak menang pun waktu PRU 15 itu? Bukan saja tidak menang, malah kalah teruk, memalukan. Di tempat sendiri, di kubu kuat sendiri pun tak dapat deposit. Bagus lagi yang lain dapat lagi deposit. Mahathir tidak tahu. Kesian Mahathir, kesian sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun Sarezan memberitahu terdapat banyak faktor yang sebenarnya menyumbang kepada kekalahan calon BN kepada PAS. Antaranya Kemaman ini memang adalah kubu kuat bagi PAS. Cubalah lawan dengan Pakatan Harapan ke BN ke di tempat yang memang kuat. BN kita tengoklah di sana lah, baru kita tengok. Ataupun di tempat yang bukan kubu kuat PAS, bukan kubu kuat BN, baru nampak siapa yang betul-betul menang. Menurutnya UMNO masih mendapat sokongan kuat pengundi Melayu, terutama di negeri-negeri selatan seperti di Negeri Sembilan dan Johor. Jadi di Johor, Negeri Sembilan masih kuat lah, UMNO masih kuat. Ada banyak faktor mengapa BN kalah di Kemaman. Jadi antaranya ia adalah merupakan kubu kuat PAS. Itu saja, bukan kerana berkurangnya sokongan orang Melayu kepada BN semata-mata, kepada UMNO semata-mata. Tapi ada faktor-faktor yang lain juga. Okey, jadi persoalan yang paling hebat ialah kenapa Mahathir tidak cermin dulu diri dia, bahwa dia itu langsung tak menang. Silap-silap kalau ditambah semua, ditambah dia punya sokongan dulu, macam mana, macam apa, bukan. Tapi sokongan Mahathir sikit lah, tidak dapat pun dia punya deposit. Lepas tu baru dia cakap dia kalah di Langkawi sebab ada rasuah. Jadi bila kalah, carilah alasan, rasuah lah, inilah, itulah. Tapi bila orang kalah, kata sokongan itu, sokongan ini, cermin diri dulu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Beberapa orang kawan tanya dengan saya, apa jadi kalau semua menteri UMNO letak jawatan? Pertama yang kita perlu tahu, di dalam UMNO hanya ada setakat ini 26 sahaja ahli parlimen. Dengan belas kasihan, bukan belas kasihan lah, tak elok lah kot pakai belas kasihan. Dengan rasa amat bertanggungjawab, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap juga memberikan jawatan-jawatan kepada mereka, walaupun hanya 26 saja ahli parlimen di dalam kerajaan. Agak sedikit tu sebenarnya. Dan walaupun begitu, UMNO tetap dapat jawatan timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan banyak lagi menteri-menteri kanan. Disebut sebagai menteri kanan ataupun menteri besar-besar punya jawatan lah. Jadi untuk kita bahas, jika 26 ahli parlimen UMNO, termasuk semua menteri-menteri UMNO keluar daripada UMNO, kita harus dulu memahami bahawa siapa yang berkuasa dan komposisi terkini di dalam Parlimen Malaysia yang membentuk kerajaan perpaduan. Kita perlu tahu bahawa sokongan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah lebih daripada 2/3. Dan matematik basic di dalam politik ini senang. Ahli parlimen seluruh Malaysia hanya ada 222 saja kalau saya tidak silap. Untuk mendapatkan majoriti muda mestilah ada 112. Jadi sekarang ini hanya ada 26 daripada ahli parlimen UMNO. Pertama sekali yang terjadi ialah tidak ada apa-apa yang terjadi. Walaupun semua 26 menteri UMNO ini letak jawatan, tidak ada apa-apa berlaku kepada kerajaan perpaduan ini. Yang berlaku adalah masalah sendiri kepada UMNO, daripada berkuasa kepada tidak berkuasa. Mereka akan kehilangan semua kuasa
mereka akan kehilangan semua yang mereka sedang nikmati sekarang. Mereka akan kehilangan segala perkara yang mereka sedang nikmati sekarang ini, yaitu kuasa dalam kerajaan. Itu yang mereka akan kehilangan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan kehilangan apa-apa. Kerajaan ini tidak akan tergugat pun kalau semua 26 mereka ini lompat ke seberang, ke blok pembangkang. Jadi tidak ada sebenarnya formula lain yang dapat menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai orang menyangka kalau UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, habislah Anwar Ibrahim. Tidak. Yang dapat manfaat bukan Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim, tapi seluruh rakyat pun akan dapat manfaat rasanya. Tapi tidak ada manfaat lah, tidak ada manfaat kepada UMNO, BN kalau mereka keluar. Jadi parti dalam Pakatan Harapan yang untung kalau mereka keluar, sebab semua akan diisi oleh orang-orang di dalam Pakatan Harapan. Jadi yang dapat habuannya adalah Pakatan Harapan lah. Jadi saya tidak fikir kalau betul-betul ahli-ahli UMNO, MP UMNO ini mahu lompat ke seberang. Sebab kalau ditambah dengan keadaan terkini ini pun, yaitu 26 ini tambah semua MP di dalam blok pembangkang, belum pun cukup 112 orang. 26 orang tambah dengan berapa orang saja, belum sampai 100. Belum sampai 100 pun. Jadi siapa lagi yang mau mereka pujuk untuk bentuk kerajaan? Tidak ada sudah. Okey, jadi spekulasi untuk menyatakan bahawa 26 MP daripada UMNO ini keluar, saya rasa tidak masuk akal dan mungkin tidak akan berlaku. Kerana tidak ada apa-apa manfaat untuk UMNO jika keluar daripada ini kerajaan perpaduan. Saya rasa kalau mereka mau keluar pun ialah pada hampir-hampir PRU atau pada PRU 16 akan datang. Itu pun kalau mereka mau. Sebab pada PRU 16 akan datang ini belum tentu lagi UMNO sudah kuat. Mungkin belum kuat. Jadi persoalan tentang menteri-menteri keluar, letak jawatan daripada kerajaan perpaduan, saya fikir tidak menjadi masalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada hemat saya, lebih baik jangan pujuklah. Kalau mereka mau keluar, biar pihak depa lah. Biar pihak depa, sebab masih ada cukup majoriti untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma saja mungkin tidak lagi 2/3 lah, itu saja. Okey, boleh tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini. Bye-bye.